Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Pemilihan calon bagi PRU yang ke-13 ini begitu sengit sekali dan begitu penting lebih-lebih lagi pada PRU yang ke-13 ini kerana kita tahu ekspektasi pengundi begitu berbeza berbanding PRU yang lalu dan sebagainya. Bagaimana aspirasi orang muda diambil perhatian juga. Itu menjadi cabaran pimpinan politik dalam menentukan calon yang mereka ingin letakkan untuk mewakili parti mereka yang bakal dinamakan esok pagi di pusat-pusat penamaan calon. Ini satu katakan bukan kerja yang cukup mudah, tetapi sebenarnya memberi satu tekanan sebenarnya kepada pimpinan politik siapakah yang layak untuk diletakkan sebagai calon bagi PRU yang ke-13. Jadi itu yang kita bincangkan, apakah kredibiliti politik bagi calon-calon muda dan juga aspirasi bagi pengundi muda pada kali ini. Jadi kita bersama dengan Profesor Madya Nizam Sulaiman, Timbalan Pengarah kita dan juga Fellow Kanan kita Universiti Kebangsaan Malaysia. Prof Nizam lama tak datang ke Sarawak ni, selamat datang kembali. Okey, untuk pertamanya mungkin kita melihat sekitar 5.5 juta ataupun 42% dari 13.3 juta pemilih pada kali ini adalah orang muda. Pastinya mereka ada aspirasi, mereka ada katakan kriteria pemilihan mereka, siapakah pemimpin peringkat DUN, peringkat parlimen yang mereka akan pilih. Jadi ini memberi satu kriteria bagaimana pimpinan politik untuk meletakkan calon-calon mereka. Mereka tidak boleh sembrono macam dulu. Mereka perlukan KPI yang tertentu untuk diletakkan sebagai calon yang mewakili parti masing-masing, Barisan Nasional maupun Pakatan Rakyat. Jadi bagaimana Prof melihat? Okey, terima kasih. Seperti yang saudara sebutkan tadi, calon pengundi muda ni bilangannya besar. Dan mereka boleh mempengaruhi jumlah undi ataupun mempengaruhi keputusan mengundi. Dalam keadaan ini, kalau kita lihat range pengundi muda itu, dia ada variasinya. Betul. Ada yang ada warnanya. Ada warnanya, ada yang dari segi pendidikan yang berbeza. Itu pun kita perlu fokus juga itu tak boleh fokus. secara generalnya. Dan bila mereka ni bervariasi, dia punya interest pun ada berbeza. Kadang-kadang kepentingan dari sudut kemudahan sukan dan sebagainya menjadi isu. Tetapi mungkin bagi golongan yang berpendidikan, lain pula. Mereka memikirkan tentang isu-isu politik baru umpamanya, bercakap tentang hak asasi, bercakap tentang kebebasan, bercakap tentang accountability dan sebagainya. Tetapi golongan ini dalam keadaan kita yang semakin maju ini semakin bertambah. Sebab kita semakin ramai orang masuk universiti, semakin ramai orang yang ada diploma atau ijazah, semakin ramai orang yang punya pekerjaan yang baik. Sedangkan yang macam tinggal di kampung ataupun yang mahukan gelanggang futsal sebagainya tidaklah sebesar mana yang tadi itu. Iaitu mungkin perlu diperhatikan juga. Kita tak boleh mengenepikan. Tetapi bagi yang kelas menengah ataupun yang berpendidikan tadi, itu harus diberi perhatian besar. Kalau kita lihat perhimpunan yang dibuat oleh beberapa kumpulan sebelum ini, kita nampak ramai sekali yang memberikan komitmen. Itu yang mereka menjadi menarik apabila kita berdiskusi, berwacana tentang isu ini, kerana ketika saya ke lapangan misalnya membuat tinjauan dalam program pilihan raya ini, kalau ke kawasan yang agak luar sedikit di Lembah Kelang ataupun di Negeri Sembilan misalnya, di Johor misalnya, berjumpa dengan anak muda, apabila bercerita dengan mereka, tuntutan mereka tidak sama apa yang dituntut oleh kelompok orang muda di Kelana Jaya. Mereka bercerita tentang seperti mana yang Prof katakan tadi, tentang isu-isu yang keliling mereka sahaja. Isu-isu berkenaan dengan hak untuk mereka berrekreasi, untuk mendapatkan pekerjaan sedikit sebanyak, dan mereka tidak terdedah dengan isu-isu yang agak besar yang seperti mana yang menjadi wacana di tengah bandar. Jadi itu perlu diberi perhatian oleh calon juga. Maksudnya. Walau macam mana pun, apa yang agak common ataupun yang sama antara dua itu, kedua-duanya yang common ground, kedua-duanya mahu didekati. Betul. Maksudnya sesiapa saja menjadi calon ataupun sesiapa saja menjadi wakil rakyat, dia tidak boleh leka dengan mengambil mudah. Apabila pergi ke kawasan, tidak hanya berjumpa dengan ketua-ketua bahagian atau JKK saja, tidak berjumpa dengan yang muda ini, pemudanya dengan kumpulan-kumpulan engagement. Dan juga yang di bandar juga. Kita akan bersama dengan Dato' Ilmu Hizam Ibrahim, calon Barisan Nasional bagi Parlimen Kuala Selangor di talian sekarang. Mungkin kita mendapatkan pandangan beliau. Dato' Ilmu Hizam.
Ya. Tahniah atas calon Barisan Nasional di Kuala Selangor. Terima kasih. Jadi untuk memenuhi aspirasi pengundi muda di kawasan Kuala Selangor, dan kita tahu juga Kuala Selangor kalau boleh kita katakan sebagai kawasan pinggir bandar, dan saya rasa kawasan bandar juga tak jauh daripada Shah Alam, tak jauh dari Lembah Kelang dan sebagainya. Pastinya demografi pengundi di situ mahukan pemimpin yang dekat dengan mereka, pemimpin yang tahu membawa isu-isu nasional dan juga isu-isu tempatan dengan secara tuntas dan sebagainya. Jadi bagaimana agaknya pembawaan Datuk Imam Hizam ketika berkempen nanti? Pertamanya, saya merupakan anak tempatan daripada Parlimen Kuala Selangor. Dan saya fikir ini merupakan salah satu harapan anak tempatan untuk diangkat dan membawa suara aspirasi khususnya pengundi-pengundi yang ada di seluruh Parlimen Kuala Selangor. Bagaimana disebutkan tadi, memang demografi Parlimen Kuala Selangor ini terdiri daripada luar bandar, pinggir bandar dan separa bandar. Yang mana saya lihat kehendak dan juga tuntutan khususnya daripada generasi pelbagai kaum sememangnya berkehendakkan ada perubahan dari segi kepimpinan dan juga kaedah memimpin serta bagaimana dasar-dasar ini dapat diterjemahkan di peringkat akar umbi. Dari segi strategi kempen saya ialah memandangkan saya merupakan kali pertama menjadi calon dan sememangnya cabaran juga memang ada. Tetapi yang paling penting sekali ialah strategi untuk mendekati seramai mungkin rakyat khususnya pengundi-pengundi di Parlimen Kuala Selangor. Daripada peringkat subuh sehinggalah pada tengah malam. Dan sekarang ini pun saya di satu PDM, iaitu Pusat Daerah Mengundi Api-Api. Dan kehadiran dekat 300 orang jentera Barisan Nasional. Mereka ingin berkenalan dengan calon Parlimen dan juga calon Dun Bukit Malawati. Dan saya lihat ada wujud gelombang perubahan. Yang mana rakyat inginkan perubahan arus kepimpinan. Lebih-lebih lagi dari peringkat Kerajaan Negeri Selangor dan juga kesinambungan kelangsungan kepimpinan peringkat Barisan Nasional di peringkat nasional. Dan ini yang saya fikir penting, hasrat mereka ini, harapan mereka ini terutama sekali harapan kepada calon anak tempatan ini. Dan saya fikir kaedah yang terbaik ialah bersalaman, bertemu, rendah diri dan paling penting sekali bersalaman dengan seluruh pengundi supaya mereka akan merasakan bahawa keseriusan yang ingin dibawa khususnya oleh calon-calon Barisan Nasional di Parlimen Kuala Selangor. Datuk, orang muda, orang kuat MBM dan sebagainya, orang nak tempatan dan misalnya pastinya pembawaan mesti orang muda juga kan. Tapi bagaimana jika kita nak membawa diri kita dalam kelompok yang pelbagai begitu, dalam masa yang sama, apakah intipati yang bakal dibawa ke Kuala Selangor nanti? Perkara pertama, fokus utama ialah bagaimana kita nak meyakinkan kepada para pengundi ialah dari segi manifesto yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri selaku pengurusi Barisan Nasional Pusat dan juga pengurusi Barisan Nasional Negeri Selangor. Ini merupakan penekanan supaya mereka punya harapan yang tinggi bahawa aku janji inilah yang akan diterjemahkan oleh calon-calon Barisan Nasional yang ada dalam Parlimen Kuala Selangor ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pembawakan kita selaku contohnya saya selaku orang muda, saya harus lebih mengetahui denyut nadi rakyat yang berada di Parlimen Kuala Selangor ini. Sebagaimana yang telah disebut tadi, ada komposisi mereka yang muda, ada komposisi mereka yang jauh lebih senior daripada saya. Dan saya harus blend komposisi ini mengikut cita rasa dan keadaan semasa. Okey, terima kasih kepada Datuk Imam Hizam. Semoga sukses dalam pelarian kali ini. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Itu tadi Datuk Imam Hizam Ibrahim, calon Barisan Nasional Parlimen Kuala Selangor. Dan kita akan rehat sebentar, Prof. Lepas ini nak dapatkan komen Prof bagaimana demografi kawasan-kawasan sebegini yang untuk kita lihat secara dekat. Lepas ini juga kita akan bersama rakan saya Linawati Adnan untuk meninjau keputusan pelarian yang lepas bagaimana calon muda prestasi mereka. Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kerana terus bersama kami dalam agenda awal ini. Kita masih membincangkan kredibiliti politik calon muda. Kita bersama Linawati Adnan, rakan saya, sudah bersedia untuk memberi maklumat tentang calon-calon muda yang menang pada PRU ke-12. Linawati.
Ya, Haji. Seperti yang saya ingin kongsikan, ya, apabila saya mengembara ke 7 buah negeri di Malaysia tahun lepas untuk mengetahui aspirasi-aspirasi pengundi-pengundi muda ini, saya mendapati apa yang mereka mahukan dan apa yang mereka dahagakan ialah sentuhan pemimpin itu sendiri dan juga bahasa yang mereka boleh fahami dan kongsi bersama, bahasa orang muda lah, ya, Haji, orang muda seperti saya. Jadi kita pergi saja ke satu negeri yang saya ingin paparkan di sini atau menjadi contoh, ialah di Negeri Sembilan, di mana terdapat 2 calon muda yang bertanding pada 2008. Kita lihat saja keputusannya. Kita akan pergi ke Rembau. Okay, di Rembau kita lihat saja keputusan pilihan raya umum yang ke-12 di mana Khairi Jamaluddin menandingi Badrul Hisham Shahrin. Khairi Jamaluddin memenangi 26,525 kerusi undian dengan majoriti 5,746 dan kita lihat sedikit latar belakang Khairi Jamaluddin. Beliau dilahirkan pada tahun 1976, dilahirkan di Kuwait dan dibesarkan di Rembau, merupakan Ketua Pemuda UMNO dan juga pengerusi Pemuda BN. Dan kita kembali kepada biodata lawannya pula, itu Badrul Hisham Shahrin dari PKR. Dan kita lihat sedikit biodatanya. Beliau merupakan Ketua Cabang PKR Rembau, pengerusi SAMM dan juga dikenali sebagai Cik Gubat. Saya ada satu lagi tempat yang saya akan bawa Haji dan juga semua penonton agenda awal ini selepas ini. Buat setakat ini saja yang saya ada, Haji. Kembali kepada Haji. Terima kasih Linawati. Itu P131 Rembau. YB dulu YB lah, KJ di Rembau. Saya rasa itu antara tokoh muda yang cukup ke depan pada ketika itu, pada 2008 dalam tsunami berlaku, tetapi Rembau YB Khairi Jamaluddin menang dengan bergaya sekali di Rembau. Jadi itu antara aspirasi juga, melihat bagaimana kita dapat parti politik dapat menampilkan calon-calon muda yang berkualiti. Dan pada pilihan raya kali ini kita sudah mendengar beberapa kenyataan dan juga pengumuman parti-parti politik Barisan Nasional dan juga Pakatan Rakyat, dan akan disahkan esok. Calon-calon muda saya rasa lebih 40% sudah dikemukakan mengikut negeri-negeri lah. Ada misalnya Perak sekitar orang kata pun 40% muka baru. Begitu juga PAS di Terengganu lebih daripada separuh dikemukakan calon baru, calon muda, dan juga di Selangor oleh Pakatan Rakyat dan sebagainya. Ini menunjukkan bahawa tarikan pengundi baru ataupun calon-calon muda cukup signifikan pada pilihan raya umum ke-13, Prof. Ya. Kalau kita mengambil definisi muda itu 40 tahun ke bawah, itu maka bilangannya boleh dianggap sebagai besar tadi. Muda tidak semestinya macam 20-an dia sampai kepada 40. Tetapi kumpulan orang muda ni dia harus jangan terlalu terikutkan agresifnya sahaja. Sebab dia kena memikirkan bahawa pengundi bukan sahaja orang muda. Dan dalam budaya Asia ni, orang-orang yang dewasa atau yang sangat senior ni, 60-an, 70-an, mereka sebenarnya masih agak kurang kepercayaan kepada kepimpinan muda. Lihatlah kepimpinan-kepimpinan di China, di India, di merata Asia ni. Semua presiden, semua Perdana Menteri adalah orang-orang tua, menteri-menteri orang-orang tua. Kebanyakannya. Jadi orang-orang muda sebenarnya tidak ketinggalan. Mereka masih boleh di dalam agresif itu, tetapi dengan orang tua kesantunan itu harus dipelihara. Ada caranya mereka mendekati itu. Kalau mereka tahu membalanskan ataupun mengimbangkan antara mendekati orang tua, mendekati orang muda, saya rasa mereka boleh menawan. Itu adalah cabaran bagi calon-calon muda. Cabaran. Kerana mereka tidak kata pun bergerak di peringkat akar umbi. Biasanya mereka berada di luar, di Lembah Kelang ataupun sebagai tokoh korporat dan tokoh organisasi dan sebagainya. Dan realiti politik di bawah berbeza. Mereka ada ketua bahagian, ketua cawangan, ketua ranting dan sebagainya. Menyantuni kelompok-kelompok ini satu cabaran juga. Dan ini menyebabkan kepayahan lah pimpinan politik untuk menampilkan calon-calon muda. Dan tak semua ada ciri-ciri yang sebaik itu. Kadang-kadang begitu dengan agresi darah mudanya, tuntutan dengan keras dan sebagainya. Idealisme dan sebagainya. Yang ditunjukkan dengan perhimpunan dan sebagainya, kadang-kadang tak semestinya mendapat sokongan yang pakcik dan sebagainya. Di sini mereka harus bijak berada dalam keadaan posisi yang terbaik dengan orang tua, dengan kesantunannya, dengan orang muda, dengan semangatnya dan sebagainya. Maka dari situlah mereka boleh dapat
menjiwai ataupun mendapatkan sokongan yang baik dari kedua-dua bagi calon-calon yang orang kata pemparachut lah daripada luar kawasan, misalnya datang ke kampung jadi calon muda dan mewakili parti A atau parti B, mereka pastinya agak asing dengan nilai walaupun mereka lahir di situ, tetapi sepanjang masanya berada di luar. Dan bagaimana dalam masa yang cukup singkat 14 hari kalau mereka dipilih dalam dalam kata pun short notice itu, mereka nak bergelumang dengan masyarakat pengundi. Bagaimana cara yang terbaik walaupun ada social media, ada gerak kerja daripada orang kata pun pekerja-pekerja parti dan sebagainya, tetapi beliau sendiri individu ataupun tokoh sendiri bagaimana nak bergerak dalam masa yang terdekat itu, berjumpa macam Ilmu Hizam tadi, kalau boleh sebanyak mungkin nak bersalaman tu. Personal touch. Ini saya rasa satu masalah kepada mereka. Dan secara tidak langsung saya tidak takut untuk mengatakan bahawa calon parachut ini adalah satu amalan yang tidak sihat. Sepatutnya mereka kena menghargai calon-calon yang sudah bekerja lama ataupun individu-individu yang sudah bekerja keras, dikenali di peringkat daerah dan sebagainya, di kampung dan di kawasan-kawasan pengundian itu. Walau bagaimanapun, apabila individu tertentu sudah dipilih sebagai calon secara segera ini, mereka terpaksa menghadapi cabaran macam tadi. Tetapi tidak semestinya dengan hanya pergi berjumpa berjabat tangan, sebab masa adalah sangat terhad. Mereka harus mengeksploitasi segala kemudahan ruang yang ada dengan IT dia, dengan mengadakan Facebook dia, blog dia dan rakan-rakannya, berjumpa dengan ketua-ketua bahagian-bahagian pemuda-pemuda, membuat majlis-majlis tertentu dan tidak sahaja dalam keadaan misalnya gotong royong, menganjurkan merasmikan gotong royong, tetapi bersama-sama bergotong royong. Itu adalah berbeza. Prof, kita perlu rehat sebentar. Sekali lagi kita akan lihat juga calon ataupun kawasan kedua yang bakal diberi makluman oleh Linawati Adnan, dan lepas itu kita akan melihat bagaimana calon muda ini menjadi barisan pelapis pimpinan. Kerana kalau mereka bertanding menang tetapi tak ada jawatan, susah juga besok kan. Kerana ekspektasi masyarakat mahukan pimpinan yang kata pun berprofil tinggi, ada latar belakang profesional, akademik yang tinggi dan sebagainya, tetapi mereka tidak terpilih. Bagaimana pula? Kita rehat sebentar, jumpa lagi selepas ini. Terima kasih kerana ada setia bersama kami. Linawati Adnan, untuk segmen kedua ini, segmen ketiga ini, untuk PRU yang ke-12, ada kawasan lain yang dimenangi oleh calon muda? Ada je lagi satu kawasan yang menarik yang boleh kita lawati. Kita akan pergi, tadi kita ke Negeri Sembilan di Rembau, kita akan melawat ke Negeri Selangor, di mana kita akan pergi ke Negeri Selangor. Okey, di Selangor kita akan zoom in ke Serdang, satu kawasan yang menarik. Serdang merupakan satu hub pendidikan di mana terletaknya banyak-banyak universiti di situ. Kita lihat saja kepada prestasinya pada 2008. Pada 2008 kita lihat siapakah yang bertanding dan juga keputusannya pada PRU yang ke-12. Okey. Tak sampai-sampai lagi calonnya, Ji. Tak apa, terus mention je. Saya rasa calonnya adalah Teo calonnya ialah Teo Chining. Calonnya adalah Teo Chining. Beliau memenangi 47,444 undi dengan majoriti kemenangannya ialah 21,025 menentang Ho Hee Lee. Dan kita akan lihat antara biodata Teo Chining. Nampaknya tak berkesan di sini, Ji. Teo Ni Ching juga akan bertanding, katanya secara tidak rasmi akan bertanding di Kulai pada pilihan raya. Kawasan baru di Johor. Pada tahun ini. Dan untuk kita mengetahui secara rasminya, haruslah kita menonton Astro Awani Malaysia Memilih pada penamaan calon besok. Itu saja saya ada hari ini, Ji. Back to you. Okey, terima kasih Linawati. Serdang P102 sekali lagi menjadi tumpuan pada pilihan raya yang ke-13. DAP mempertahankan kawasan, akan ditandingi dengan juga Barisan Nasional di kawasan tersebut. Jadi cabaran bagi calon muda pada kali ini, kerana kita tahu pastinya selepas ini mereka perlu kata pun memenuhi kriteria aspirasi pengundi hari ini. Apa yang penting, mereka harus mendekati, pertama sekali memahami apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi aspirasi kepada pengundi-pengundi muda. Dan pengundi keseluruhannya. Dan keseluruhannya juga.
kalau misalnya di bandar, ya seperti kita bincangkan tadi, apa kepentingan-kepentingan yang ada di bandar itu, terutama golongan kelas menengah, ya perkara-perkara yang bersifat universal, universal tadi, integriti universal tadi, orang kata pun taraf hidup, taraf hidup, persamaan, hak dan sebagainya, di mana ruang partisipasi itu adalah luas, besar. Tapi kalau misalnya pengundi muda itu bertanding di kawasan luar bandar, ya, pemikiran luar bandar ni berbeza. Ya, apabila kita bercakap tentang integriti universal tu, mungkin bukan menjadi isu di situ. Agak jauh sedikit. Ya, mereka harus mendekati. Ya, masalah-masalah yang ada di situ. Walaupun bagi peringkat pengundi muda, walaupun bagi peringkat yang tua. Tapi seperti yang kita katakan tadi, agresif orang muda itu harus beliau balancekan, ya, ataupun imbangkan. Mungkin ada contoh-contoh pada PRU yang ke-12 lalu dan terbukti apabila mereka buat kerja bagus memenuhi aspirasi pengundi hari ini, mereka dipilih semula. Okey, ada sebenarnya tidak begitu banyak yang nampak betul-betul keterampilan, tetapi sebagai contoh, kebetulan kita ataupun saya daripada Kementerian di Universiti Pendidikan Tinggi, saya melihat umpamanya timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Saifuddin Abdullah di Temelloh, sebagai contoh lah, kan. Beliau dapat kelihatan, selalu datang ke universiti, selalu berbincang tentang masalah di universiti, berjumpa dengan pelajar-pelajar yang yang mahu berjumpa dengan beliau. Kadang-kala ada kumpulan pelajar yang ada masalah, beliau tangani dengan baik. Dan ada persatuan-persatuan yang beliau terima untuk berbincang dan sebagainya. Dan saya melihat ada kumpulan-kumpulan pelajar yang kritikal, yang macam mendukung pembangkang dan sebagainya. Tetapi apabila berhadapan dengan tokoh seperti ini, mereka dapat menerimanya. Beliau bersedia untuk mendengar. Beliau bersedia mendengar. Walaupun secara tidak langsung beliau tidaklah begitu popular di dalam UMNO, tetapi apabila beliau telah membentuk keterampilan yang agak berbeza ini, beliau diterima oleh orang ramai ataupun pelajar-pelajar tadi. Mungkin kita akan melihat artikulasi pemimpin muda lebih hebat pada PRU 13 kali ini. Ya, insya-Allah. Antara yang diberi tumpuan agaknya di kawasan mana mungkin, ataupun calon-calon mana yang Prof kata akan ke hadapan dalam PRU 13. Saya melihat ada banyak. Saya melihat ada banyak di BN pun ada, seperti tadi ada disebutkan, dan di Lebah Pantai semua orang tahu. Dan di negeri-negeri lain yang semuda 25 tahun. Daniel Waugh di Perak, calon MCA. Calon MCA 25 tahun pun ada. Jadi sebenarnya mereka ni hanya sebahagian daripada bilangan calon yang ramai. Calon yang 50-an, 60-an, yang ini 20-an pun ada. Tetapi kita macam we have yet to see, maksudnya kita masih menunggu bagaimana secara rasmi besok dan sejauh mana peranannya, maksudnya sejauh mana kebolehan itu, kita masih kita tunggu. Okay, terima kasih Profesor Madya Dr. Nizam Sulaiman, fellow kanan kita UKM. Dan jangan lupa bersama kami akan secara langsung Malaysia memilih penamaan calon dari 7 pagi hingga 5 petang esok, dan kami akan membawakan analisa komprehensif laporan terkini rakan-rakan kami di seluruh negara dan juga penganalisis terbaik yang akan berada di set bersama Suami Sulaiman, Kamarul Baharin Harun dan saya sendiri. Dan jangan lupa bersama kami bermula seawal 7 pagi esok. Dan insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi esok.